Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia-Nya. Kita diberi taufik hidayah dapat melakukan salat subuh secara berjamaah, kemudian mengikuti pengajian tafsirul Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, bermula ayat yang ke-9, insyaAllah 9 hingga 11. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang ahdaful Quran, ataupun disebut dengan nama objektif Al-Quran. Allah Taala turunkan Al-Quran ini untuk apa? Jawabnya yahdi lillati hiya aqwam, menjadi petunjuk, pembimbing ke jalan yang benar. Itu dia panggil fungsi Al-Quran ataupun ahdaf Al-Quran. Kemudian Allah SWT pun juga telah menyebut kepada kita sifat Al-Quran. Ada 3 sifat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada ayat kita tengok juga kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Dalam bahasa tafsir dia panggil munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah susun ayat ini kepada ayat yang sebelumnya. Tanda pelajar, munasabah dia, ayat yang pertama, ayat ini dibawa untuk nak menenangkan. Dia panggil tamfis, maknanya supaya orang lega sikit rasa orang mukmin. Setelah kita diberi maklumat ilmu tentang kisah-kisah yang cukup menyayatkan yang telah menimpa kaum Bani Israel, bala telah menimpa ke atas mereka dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat. Maka ayat itu sepatutnya menjadi pengajaran, contoh kepada kita untuk nak menggerakkan jiwa orang mukmin supaya menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh membawa musibah kebinasaan. Itu yang pertama. Ayat ini nak beri nafas lega kepada orang mukmin supaya dia tahu mekanisme jalan untuk menyelamatkan diri. Yang kedua, fa ukhbiru, mereka juga telah diberitahu bahawa
Al-Quran ini adalah merupakan alat yang boleh menyelamatkan mereka daripada terjadi sebagaimana terjadi berlakunya kepada Bani Israel. Dan ayat ini disifatkan dengan yahdi lillati lit-tariq, menjadi pembimbing petunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang adil. Karena itu disebut Al-Quran bisyarah, membawa khabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan ketaatan dan amal-amal yang soleh, serta ancaman ataupun amaran keras kepada puak kafir yang tak dengar kata. Yang ketiga, setelah Allah SWT jelaskan apa yang telah dilakukan kepada hamba-Nya, iaitu memperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan seterusnya dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha dan selepasnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut Dia telah beri kepada Nabi Musa kitab Taurah, dan apa yang telah berlaku kepada Bani Israel yang tak dengar kata, sama ada Israel dulu dan Israel kemudian. Ayat ini menjadi peringatan kepada kita bahawa taat kepada Allah menjadikan kita, melayakkan kita untuk mendapat kemuliaan, dan maksiat adalah merupakan ibu segala bencana, ibu segala kesusahan di atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Maka para jemaah sekalian, itu kaitan di antara ayat kita dengan ayat yang sebelumnya yang cukup menarik. Kemudian kita pergi kepada ayat kita, iaitu ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut tentang ahdaful Quran, matlamat objektif Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan kepada kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul. Apa dia jalan amat betul? Iaitu dinullah allazi ba'atha bihi anbiya, agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bangkitkan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam untuk apa? Untuk ini. Allahu Akbar. Itu dia panggil lillati hiya aqwam. Aqwam dengan mana a'dal. Tanda ni pelajar. Aqwamu ia a'dalu wa afdalu wa aswabu. A'dal mana sangat adil, sangat telus, sangat afdal dan sangat benar. Dari sudut akidahnya, amalannya, akhlaknya, muamalahnya, semua aqwam. Ulama bahasa, ini untuk orang ngaji lurah sikit celak mata, Al-Alusi rahimahullah dia kata apa? Aqwam boleh jadi daripada af'alu dengan makna tafdil, isim tafdil. Kalau kata isim tafdil, aqwam makna ada yang qawam, makna ada yang baik, tapi Al-Quran terbaik. Lillatihi aqwam, adakah jalan lain daripada Quran terbaik? Kita kata la. Karena itu Syekh Abu Hayyan dalam tafsir dia kata walladhi yazhar, yang zahir dari sudut makna la yuradu bihi tafdil, bukan nak melebihkan di antara jalan lain, la. Tidak lebih, tak boleh nak banding dengan jalan lain. Sebab kalau kita lebih ada musyarakah. Sekarang ni tidak ada musyarakah, tapi makna dianya lillati hiya aqwam bermakna qayyimatun, yang sangat tinggi nilainya, mustaqimatun, yang sangat teguh. Seperti dalam ayat Al-Bayyinah, fiha kutubun qayyimah. Dalam surah Al-Bayyinah, zalika dinul qayyimah. Ini para pelajar sekalian, ilmu tadabbur, para ulama dia bahas tentang aqwam, adakah dengan nama tafdil atau bukan. Jadi Abu Hayyan kata bukan tafdil,
Kalau tafdhil maknanya agama lain, jalan lain itu lebih kurang dengan Islam, cuma kita baik sikit lah. Tak boleh nak banding. Aqwam dengan makna qayyimah, yang sangat tinggi nilainya, yang sangat tinggi harganya, yang sangat mahal harganya, sehingga Syekh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan ketika menafsirkan ayat ini, Syanqiti tafsir panjang sekali. Dia kata lillati hiya aqwam, maka dibawanya jalan hidup. Kata Syekh rahimahullah, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Quran. Allah Ta'ala kumpulkan dalam ayat ini semua isi kandungan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada jalan yang benar, yang betul, yang lurus. Falau tatabba'na, kalau kita ikuti, kita buat analisa satu persatu, la ataina ala jami'il Quran, nescaya kita kena rungkaikan daripada awal sampai akhir Quran. Sebab zalikal kitabu la raib hudal lil muttaqin, ayat ini kata lillatihi aqwam. Masya-Allah, para jemaah sekalian, siapa ustaz-ustaz kita disyorkan supaya buka kita Adwaul Bayan dalam tafsir ayat ini. Syekh Imam Al-Haram As-Sudais wafaqahullah, dia tulis satu risalah tentang al-hukmu bima anzalallah daripada ayat lillatihi aqwamin. Masya-Allah, tabarakallah. Satu risalah telah keluar dan Al-Syekh Syanqiti telah tulis panjang dalam ayat ini rahimahullahu taala. Baiklah para jemaah sekalian, ana bagi isyaratnya, saya tak mampu nak baca kepada tuan-tuan di sini sebab kita nak jalan surah kita mengikut manhaj yang kita pilih secara ringkas dan berfakta insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang pertama, fungsi ahdaful Quran lillatihi aqwam. Baik, kita pergi kepada khija Quran lagi. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih, anna lahum ajran kabira, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Ini dia panggil al-bisyarah. Tanda pelajar. Al-bisyarah maknanya yubashshiru hadzal Quran. Al-Quran ini telah memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang benar iman mereka, yang saleh amalan mereka. Kata Syekh Al-Fudail, yang benar itu ikhlas, tepat, dan yang amal saleh itu iaitulah yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas, ikut sunnah. Bi anna lahum thawaban aziman fil akhirah, bagi mereka pahala yang besar di akhirat. Atas dunia hidup atas jalan petunjuk, di akhirat mendapat pahala yang besar. Kita kata itulah cerita Al-Quran. Baik, sebaliknya, na'udzubillah, golongan yang kedua, golongan yang tak mau ikut hidayah Quran, apa jadi? Apa kerja Quran? Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima, dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, apa dia dapat? Kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terpergi sakitnya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tengok nota di bawah 609. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kelebihan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Bukan hanya menjadi petunjuk pada suatu umat seperti kitab-kitab yang terdahulu, dia turun bersifat lokal, maknanya tempatan. Nabi ini kepada kaum ni, Nabi Nuh
Nabi Lut, Nabi Hud, Saleh. Jadi ada kaum masing-masing bersifat tempatan. Tapi Al-Quran dia panggil global, al-alamiyah, bersifat antara bangsa, menjadi kepada umat manusia seluruhnya ke jalan yang amat lurus, iaitulah agama Islam. Ini dia panggil tanda pelajar, tulis di kat bawah tu dia panggil apa dia? Sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran ni ada 3 sifat, sebagaimana yang telah disebut dalam nota kita ni. Sifat yang pertama apa dia? Menjadi pembimbing, petunjuk ke jalan yang benar. Baik. Sifat yang kedua dia panggil al-bisyarah. Al-Quran juga memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman dengan ikhlas serta mengerjakan amal-amal yang baik untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak, bahawa mereka kesudahannya akan beroleh pahala yang besar dan balasan yang sebaik-baiknya. Itu 2. Sifat Al-Quran as-sifatus tsalitsah. Sifat Al-Quran yang ketiga, Al-Quran juga memberikan berita yang berupa amaran kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, bahawa mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperinsaki. Jadi kita kata Al-Quran ini ada berapa sifat? Ada 3 sifat. Lillati hiya aqwam, at-tabsyir, dan sifat yang ketiga an-nadhir, iaitu memberi amaran kepada orang yang tak dengar kata. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara sifat Al-Quran. Allahu Akbar. Kata Syekh Al-Wahidi rahimahullah, orang mukmin dua-dua bisyarah. Orang mukmin dapat 2 bisyarah. Tanda ini dia panggil tadabbur sikit. Busyiru bin na'im, mereka mendapat khabar gembira kerana mereka akan diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga mereka juga diberi maklum bahawa musuh-musuh mereka akan tewas, akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kata di para ulama, dia kata kita ni gembira apabila kita menang, kita dapat kelepasan, selamat daripada bahaya, dan kita juga bergembira kalau kita tahu bahawa musuh yang menentang kita tewas ataupun kalah. Maka dalam ayat ini Allah sebut dua-dua, mu orang beriman syurga, mu jangan bimbang penentang-penentang kamu yang menghina kamu, yang menyekat jalan kebajikan ini, bagi mereka azaban alima, bagi mereka azab yang cukup dahsyat dalam neraka, wal iazubillah. Maka bisyarah lengkap, khabar baik kepada orang mukmin, dua-dua tu khabar baik berlaku. Maknanya kita tahu kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan tenang. Sebab apa? Kita sudah berada dalam landasan yang benar, yang telah diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu fungsi ataupun dia panggil sifat Al-Quranul Karim. Ada 3 sifat. Al-Quran Karim ada berapa sifat? Ada 3 sifat. Kemudian kita pergi kepada sifat manusia. Gopoh, nak cepat. Orang Kelantan kata belorak. Nah, kena tulis. Belorak ni maknanya gopoh. Allahu Akbar. Dia tak sabar. Sikit je ada masalah, mengamuk selalu. Sikit je ada masalah, kita akan bermasalah. Masalah kita. Ya. Kita sendiri nampak kepada kita. Jadi ayat ini Allah Ta'ala tegur kepada kita, ayat yang ke-11. Tengok pelajar. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa yad'ul insan, manusia ni apabila dan manusia berdoa ketika dia marah. Ini sangat berbahaya. Orang ni bila dia marah,
dia tak khabar. Tekanan darah dia naik sehingga kan fungsi kewarasan dia tu down. Dia bercakap pun kasar, cengeng, tengking. Itu dia panggil sifat marah. Dan mudah nak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Allahu Akbar. Apa dia kata-kata dia? Dia berdoa memohon supaya ditimpakan kejahatan, kebinasaan ke atas diri sendiri, ke atas keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Orang hak dia marah orang lain tu kira ni orang yang dia sayangi pun bila nak marah bertukar tiung daripada doa kebajikan kepada kebinasaan. Suruh matilah, suruh celakalah, macam-macam. Allah gambarkan du'aahu bil khair sebagaimana mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan. Waktu kita tenang, ya Rabbi, bahagialah hidupku, jadilah isteri salihah, jadilah suami yang baik, jadilah anak-anak yang dengar kata. Tapi waktu nak marah, mata sudah merah, telinga sudah terangkat, basah, celaka. Sudah dia keluar kata-kata yang tak baik. Budak ni mula mengeluarkan kata-kata itu manusia. Allah kata apa? Wa kanal insanu ajula. Dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru, gopoh, belorak, tak tahu, tidak ada perimbangan. Tengok nota di bawah. Setelah Allah namakan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat Al-Quran yang memberi hidayah, petunjuk, maka dalam ayat 11 Allah terangkan pula kepada kita perihal manusia yang menerima petunjuk. Manusia ni tabiat dia apa? Terburu-buru, tergopoh-gapah, belorak, kelang kabut. Ini sifat manusia. Ajula, nak cepat. Apa-apa pun kalau boleh agak kun fayakun selalu. Mana ada kun fayakun. Allah didik kita, dia buat bumi dengan langit fi sittati ayyam, 6 masa untuk apa? Nak didik supaya kalau aku yang boleh kun fayakun aku tak buat, bagaimana kamu nak kun fayakun? Tak. Tengok nota kata apa? Manusia ini bertabiat terburu-buru. Semasa marah, ia tidak keberatan supaya dirinya atau anak-anaknya atau harta bendanya ditimpa malapetaka. Sanggup dia kata. Budak ni tak dengar kata dia nyemati tembok dia apa ni, nyetip pijak di lori, makan di harimau. Dia keluar kata-kata tu, bahaya sungguh. Ia memohon yang demikian sebagaimana dia berdoa memohon kebaikan, padahal kalaulah dia bertenang, tentulah ia tidak tergamak melakukan perkara yang tidak sepatutnya itu. Maknanya kalau kita tenang, kita tak akan kata macam ni. Sebab itu para jemaah sekalian, kata di para ulama, dia kata apa? Innal bala'a muwakkalun bimantiqi. Ingat balik, kata-kata ni saya dah ulang banyak kali. Sejak daripada kisah Nabi Yusuf dulu, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala kita ni datang ada kalanya melalui lidah kita. Kita pergi cakap begini, maaf, jadi sungguh. Jangan cakap. Lebih-lebih lagi, ibu bapa, di antara doa yang mustajab yang disenaraikan oleh para ulama Islam, ayah, ibu terutamanya, mazlum, orang yang dizalimi, ini semua golongan yang mustajab doa. Mustajab doa. Jadi kalau kita kata, ibu kata kepada anak, basuh budak celaka, dia kata dengan lubuk hati dia, pada saat itu langit terbuka, maka celakalah anak dia daripada dunia sampai ke akhirat. Wal'iyazubillah. Kenapalah anak aku ni tak dengar kata? Kenapalah budak ni jadi gini? Kenapa?
rewind balik, rujuk balik kepada kata-kata kita. Boleh jadi waktu kecil dulu anak kita nak marah, kita kata bahasa budak celaka, bahasa budak sial, budak tak reti ajar. Ini semua ni kata-kata daripada ibu boleh menjadi doa kebinasaan kepada anak-anak. Maka kita ibu bapa berusahalah kunci mulut nak marah setara mana kepada anak, kunci kita lebih kepada istirja. Kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita guna ayat-ayat yang tidak menunjukkan kita nak kata ke anak kita, tapi menunjukkan kepada ini satu musibah yang menimpa kita yang perlu kita muhasabah. Kalau tidak, binasa budak ni. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, bala itu datang dengan sebab hasil daripada mulut ibu bapa, mulut orang-orang yang baik-baik, maka binasalah mereka, na'udzubillah. Dalam satu kisah, tanda kisah ini menarik untuk muhasabah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan bersama Nabi dalam satu peperangan, fi ghazwati batni Buat. Nabi nak pergi ke Buat. Yatlubul Majdi bin Amr al-Juhani, nak pergi cari puak ni, puak jahat ni. Wa kana an-nadihu ya'qubuhu minal khamsatu was-sittatu was-sab'ah. Seekor unta kita gile naik 6 orang 7 orang. Contohnya berjalan boleh 1 jam, orang ni naik. Tak cukup kenderaan. Susah di awal Islam, bukan main-main. Naik gile-gile. Fadarat uqbatu rajulin minal ansar ala nadihin. Allahu akbar. Maka sampai satu giliran seorang laki-laki kena naik unta dia. Fa anakhahu farikaba, dia pun unta duduk, dia pun naik. Thumma ba'asahu fataladdan. Allahu akbar. Dia kata taladdan ni talakka, maknanya unta ni tak apa nak berjalan, suruh naik, relax awal. Wadak je kata orang. Allahu akbar. Tuan unta apa kata? Syak. Ni dengar ni pelajar. Kalau kambing, bek kan, lembu, boh, unta, syak. Ingat, kalau pergi salah siapa dia pergi umrah tengok unta, syak. Syak tu maknanya dia kata bahasa kalimatuz zajar, nak suruh unta jalan, syak. Kalau kita agak bek, gitu. Ini bahasa unta. Kena ngaji kita. Syak tu tak apa lagi. La'anakallah, sudah. Dia laknat unta dia. Celakamu ni wahai unta, tak saya bangun Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadzal la'inu ba'irahu. Nabi dengar. Nabi pun tanya, siapa yang laknat unta dia? Subhanallah. Nabi tanya, faqala ana. Si tuan unta tadi pun kata, saya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, anzil. Turun daripada untamu. Fala yashabna bimal'un, jangan berjalan bersama dengan rombongan kami hayawan yang telah dilaknat. Subhanallah, walaupun dia hayawan. Kita kadang naik kereta, payah nak start kereta, pasal celaka nak naik kereta ni, tinggal situ lah, pergi naik taksi balik jalan kaki. Nabi pun kata, la tashabna bimal'un, kami tak nak berjalan bersama dengan unta yang telah dilaknat oleh mulut tuan dia. Subhanallah. Kemudian Nabi kita nasihat. Dengar ni tuan-tuan, tanda nasihat. La tad'u ala anfusikum, mu jangan doa ke atas diri kamu. Wala ala auladikum, jangan doakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doa keburukan ke atas harta benda. Contohnya kita kata, kita tanam pokok durian hak mahal ni. Berapa di king apa benda ni? Ikutlah, yang penting mahal. Kebun orang lain semuanya berbuah, kebun kita tak jadi. Celaka menanti pokok durian ni. Juallah pokok tu atau bagi koran. Kamu telah laknat makhluk Allah Ta'ala itu. Nabi kata, mu jangan doa kecelakaan ke atas keluar harta kamu. La tuwafiqu minallahi sa'atan
yus'alu fiha ata fayastajib lakum. Takut waktu kamu laknat, kamu cerca, kamu kata wuduh tadi, waktu itu waktu mustajab doa, maka celakalah sehingga ke akhirnya Allah Ta'ala perkenankan. Tanda pelajar, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, hadis sahih. Jangan main-main kita, jangan duk bermudah-mudah, sangat berbahayanya kita dalam suasana begini. Allah kata apa? Wa kanal insanu ajula. Memanglah manusia ini sifat dia ajul, gopoh. Dalam suratul Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia itu gopoh, belagak, tak tahu kalau. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil 3 ayat je pada kali ini. Kita bagi kepada penutup, dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, inna hadzal Qur'an lillati yahdi lillati hiya aqwam. Tanda pelajar menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang kemuliaan Quran dan ketinggian kedudukan Al-Quran. Sebab aqwam dengan mana a'dal wa a'la, tinggi kedudukannya, benar petunjuknya dalam semua sudut, dalam akidahnya, amalannya, akhlaknya, muamalahnya, semua sekali. Siapa dia ikut petunjuk Al-Quran, dialah manusia yang baik, manusia yang mendapat bimbingan daripada Allah dalam semua perkara. Siapa tak ikut Al-Quran, pergi ikut apa-apa benda, maka orang itu akan jadi manusia yang pelik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini, ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-9, yang ke-10, menunjukkan bahawa Al-Quran itu mengandungi 2 Hijau yang pertama bisyarah, memberi khabar gembira kepada orang yang beriman, orang yang taat. Wan nizarah, dan pemberi amaran keras kepada orang-orang yang derhaka. Ini hijau Quran. Kita pendakwah pun jangan ambil sebelah. Saya hijau aja orang buat baik je, tengok orang buat mungkar, itu hak peribadi. La. Orang buat baik, kita suruh dia bertambahkan kebaikan. Orang buat mungkar, kita suruh dia berhenti kemungkaran, kita ajak dia buat baik. Kalau tidak, pincang. Dakwah seorang pendakwah pincang apabila dia hanya pandai mengajak orang yang buat baik, tapi dia tidak pandai mencegah manusia daripada mungkar. Tak boleh. Yang ketiga, ayat yang 11, Allah Ta'ala cerca manusia ini yang bersifat gopoh. Kan? Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Surah Al-Anbiya. Maka sifat gopoh itu daripada keinginan hawa nafsu. Kerana itu Al-Quran mencela orang yang bersifat gopoh dan dikatakan al-ajalatu minasyaitan. Gopoh itu daripada syaitan. Sehingga Nabi SAW larang kita keluar daripada rumah nak pergi masjid berlari. Kenapa berlari tu? Qomak dah tu. Takut tak sempat rakaat pertama, takut tak sempat. Nabi kata alaikum bis sakinah. Berjalan dengan tenang. Fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Hak mana kamu sempat ambil, yang kamu tak sempat tambah rakaat. Selepas daripada imam bagi salam. Maknanya dalam berjalan kita nak pergi ke masjid pun dilarang daripada gopoh, belorak, apalagi kalau kita nak pergi tempat lain. Masya-Allah tabarakallah. Jadi jangan al-ajalatu minasyaitan. Lebih-lebih lagi kalau kita bawa kenderaan, bawa kereta, tak payah duduk itu kempen keselamatan jalan raya, jangan duduk gopoh, bawa tak tahu pasal. Ini semua boleh mengundang kepada jalan yang tak selamat. Baik. Ada juga beberapa perkara yang diminta supaya kita cepat. Maknanya Allah kata-kata wasari'u ila maghfiratin, bila kamu berdosa cepat bertaubat. Bila bersalah cepat minta maaf. Ini di antara cepat yang dipuji. Bila kita dosa cepat taubat, cepat minta maaf. Bila kita dengar benda baik cepat pergi, jangan jadi orang belakang, jadi orang depan. Bila ada mayat jenazah, cepatlah uruskan pengebumian, jangan duk simpan. Ni duk taruh ke anak mari wanu, oi lambat. Musim-musim PKP pula nak dapat surat rentah negeri pula payah.
yang datang negeri itu satu hal. Nuh, kau balik luar negara, ada seorang tu sampai 5-6 hari mayat disimpan, semata-mata nak balik daripada luar negeri, nak balik tanam di kampung dia. Balik tanam je. Luar negara pun tanam juga. Oh, senang nak ziarah. Kita kata doa kita ni di mana-mana pun sampai pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, yang keempat. Ayat Al-Quran ini juga menjadi isyarat kepada dhaman salamati ummatil Quran. Allah Ta'ala beri jaminan keselamatan kepada umat Al-Quran yang mengikut Al-Quran, yang mengikut hidayah, maka dia akan selamat, insya-Allah. Siapa dia tak ikut Quran, dia tak akan selamat. Yang kelima, timbul soalan. Wa yubashshirul mu'minin, kan? Memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Biasalah khabar gembira ni, kita sukalah khabar gembira. Tapi kenapa juga wa annal ladzi khabar juga kepada khabar gembira juga kepada orang tak beriman? Kes bagaimana? Kata di para ulama, ayat ini sebenarnya ala sabilit tahakkum, lebih kepada perli, lebih daripada ayat perli. Oh, bagus lawak tu, bagus, silakan. Khabar gembira masuk penjara. Khabar gembira apa dah? Ambillah khabar gembira, jatuh hukuman masuk penjara. Khabar gembira lah, itu dipanggil tahakkum, lebih kepada kata-kata perli, sindiran. Mu ni nak sangat hal ni, ambil. Baiklah. Yang terakhir, yang keenam, satu khabar gembira, kemenangan, menyenangkan hati orang-orang yang mempunyai kedudukan perjuangan kita apabila kita tahu bahawa orang yang menentang kita, orang yang menentang kita telah binasa ataupun dijatuhkan hukuman, tentulah kita rasa gembira kita. Tapi jangan syamata, jangan suka dengan bala ditimpa di saudara kita lah. Kita suka bala ditimpa ke atas orang yang menentang Islam. Contohnya jiran rumah belah rumah kita, dia orang mukmin, orang beriman, cuma kita ada kelas dengan kita sikit, salah sikit ya, bukan banyak pun. Oh, tapi gembiralah kita kalau dia kena balak. Itu dia panggil syamatah. Tuan-tuan tengok dalam kuliah saya dalam penyakit umat, kita dah sebut tentang penyakit ini berbahaya. Tapi kalau musuh Islam itu ni kena bala, itu kita gembira. Sebagaimana berlaku dalam peperangan, apabila dimaklumkan bahawa musuh Islam tewas, umat Islam bertakbir Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebab apa? Sebab kita bergembira dengan runtuhnya satu empire yang tidak baik ataupun musuh-musuh yang menentang Islam. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu yang dapat kita berbicara. Kita akan ringkaskan perbicaraan kita pada hari-hari bekerja, kerana mulai 1 hari bulan 3 2021 ni anak-anak kita sudah masuk ke sekolah. Jadi ramai keluarga kita, ibu bapa yang sibuk dengan anak-anak, dan juga guru-guru sibuk dengan mengajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita campur di antara mengaji dan juga bekerja, insya-Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan anak-anak kita, semua para petugas frontliner yang bekerja ni, kan? Insya-Allah kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat, berpegang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, insya-Allah kita selamat. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.